syarat sah sembahyang Jumaat. Ketahui oleh umum bahawasanya Jumaat itu bersekutu segala syaratnya. Dapat kita di sini bersekutu. Maknanya syarat sah sembahyang Jumaat ini dia semacam dengan syarat sembahyang yang lain. Syarat sah sembahyang fardu sama lah dengan syarat sah sembahyang Jumaat. Bersekutu makna bukan sama. Makna bersekutu makna syarat sah sembahyang Jumaat sama lah dengan syarat-syarat sembahyang lain. Cuma berbeza dia daripada segi syarat sembahyang lain itu dengan 6 syarat. Dia sama tapi dia ada lebih. Ya, dia ada lebih 6. Perbezaan syarat sah sembahyang Jumaat dengan syarat sah sembahyang lain ini dia sama, tapi macam mana pun dia ada beza bagi sembahyang Jumaat ini 6. Ya, syarat beza dia ada 6. Ini dia sebut di sini yang beza yang kata 6 beza syarat sah sembahyang Jumaat yang 6 ini dia sebut di sini. Syarat yang pertama waktu zuhur. Maka kalau keluar sembahyang Jumaat daripada waktu zuhur, jika sekadar salam imam sekalipun nasihat dulu sembahyang Jumaat, maka wajib disempurnakan akan zuhur, iaitu 4 rakaat. Ini kes ini bagi kita bagi sembahyang Jumaat pada akhir waktu. Tunggu sampai dekat dah masuk asar baru sembahyang Jumaat. Khutbah pula dia baca banyak. Kan? Terima kalau baca tahiyat tu tak ada. Tahiyat Jumaat dia baca tahiyat tak ada nak bagi salam dengan di tasalim Allahu Akbar masuk waktu asar. Jadi memang tak ada nak bagi salam, masuk dah. Artinya waktu zuhur itu dah habis. Sembahyang Jumaat tak selesai lagi. Kalau dia itu imam tadi wajib dia kena sempurna sembahyang zuhur. Dia kena bangkit tambah lagi 2 rakaat. Ya. Itu dia yang nak cerita di sini, mana sembahyang Jumaat itu mesti dalam waktu zuhur. Dulu pun tak boleh, akhir pun tak boleh. Nak sembahyang Jumaat tak masuk waktu zuhur lagi tak boleh. Kan? Nak sampai tak akhir pun imam tak bagi salam lagi tak boleh juga. Kan? Mana dia belum mula takbir sampai dah bagi salam mesti dalam waktu zuhur baru sah sembahyang Jumaat. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat menjadi imam itu dalam negeri atau dusun. Kita dalam kampung, dalam kawasan, mesti dijadikan imam itu dalam kawasan, dalam kampung yang ada baginya rumah. Maka tidak sah menjadi imam itu di tengah padang. Kan? Jadi dalam kampung lah. Dalam kampung ataupun dalam kawasan. Kalau kita lebih buat kita tempat di kawasan yang tidak ada rumah, di kawasan padang, maka tidak sah. Mana yang keterima mestilah dilakukan dalam kawasan perumahan yang ada rumah, yang ada penduduk. Itu syarat kedua. Yang ketiga, dalam perikut 40 orang laki-laki yang berakal, lagi balik, yang merdeka, yang mustautin. Ada 40 orang jumlah ahli Jumaat. Siapa dia? Orang yang berakal, orang balik umum, yang merdeka, kemudian yang mustautin, penduduk tetap. Mustautin ini penduduk tetap. Sekira-kira tidak berpindah pada waktu panas dan pada waktu sejuk, melainkan kerana berdagang atau kerana ziarah atau kerana bermain luar
Kalau dia keluar daripada tempatnya pun dia keluar untuk urusan perniagaan ataupun urusan perniagaan sejarah. Ya, jadi rumah dia, kampung dia itu merupakan tempat tinggal dia yang tetap. Itu nama mustautin. Kalau dia main duduk ni macam dia kerja ya, dia buat rumah di sini saja, mungkin nama suatu masa dia akan keluar pula ke tempat lain, dia akan pindah ke tempat lain, maka itu nama dia mungkin. Ya, mana-mana mungkin. Macam kalau kita contohlah kita pergi ke Mekah ni. Kita pergi ke Mekah, maknanya kita katakan kita pergi ke Madinah dulu. Maknanya bila kita pergi ke Madinah dulu, kita duduk di Madinah lebih kurang dalam 9 hari. Maka bila kita duduk lebih daripada 3 hari, maka kita sudah dikira bermukim. Maka dengan sebab itu kita boleh niat haji kita itu mengikut niat orang Madinah. Mengikut niat orang Madinah. Pasal kita sudah dikira bermukim. Maknanya bila kita duduk di tempat itu lebih daripada 3 hari, maka itu sudah dinamakan bermukim. Bila bermukim, maka dia mana dia juga ahli tempat tu lah. Tapi walaupun kalau dalam semalam dia tak boleh bilang ahli mat. Yang nak dibilang ahli mat ialah penduduk yang tinggal tetap. Macam kita di sini ni tak buat rumah di sini, kita tak pindah ke mana lah. Kita jadi duduk kawasan ni lah. Bila kawasan ni jadi penduduk tetap, baru dikira ahli mat. Boleh dikira bilangan 40 lah. Kemudian syarat yang keempat, sembahyang jemaah ini sembahyang jemaah ini berjamaah. Maka jika seorang yang sembahyang orang yang 40 itu padahal bercerai-cerai, nasihat tidak sah jemaah. Dia sembahyang dalam keadaan berjamaah, himpun 40-an, baru boleh buat jemaah. Sebab tu dalam kalau kita tengok dalam uraian fikah ni, sembahyang jemaah dalam niat dia mesti kena sebut makmum. Dalam sembahyang lain tak mesti. Dalam sembahyang lain tak semesti. Kalau kita sembahyang zuhur, kita tak niat makmum tak apa. Kita niat cuma tak dapat pahala jemaah, tapi sembahyang sah. Itu apa nama kita bagi sembahyang zuhur apa kata, tapi sembahyang jemaah kalau kita tak niat mengikut imam, artinya tak sah jemaah. Pasal apa nama ni sembahyang jemaah dia mesti dalam keadaan berjamaah. Sahaja aku sembahyang fardu jemaah mengikut imam ataupun makmum. Ana Allah. Itu yang kita sembahyang berjamaah 40-an. Jadi kalau kita sembahyang lain pada jemaah, maunya aku sembahyang Allah karena Allah. Jadi kalau tak ikut imam, sembahyang kita tu sah. Tapi kita kalau kita duduk dalam sembahyang pun dalam satu sahur maknanya kita tak boleh ikut imam. Kalau maknanya kalau kita baca seorang kita tu mana, kalau kita dah habis baca tu imam tak habis baca lagi, kita tak boleh tunggu imam. Ataupun makna kalau kita tak sempat nak niat ikut imam tu dalam masa takbir, kita boleh lepas pada tu kita boleh niat ikut imam. Ini bagi sembahyang yang bukan sembahyang jemaah. Maknanya kita niat ikut imam lepas pada takbiratul ihram. Boleh?
Tapi semayang kena dalamnya, dalamnya semayang maka mesti niat ikut imam. Ini kalau saya dia semayang mesti semayang itu secara berjamaah. Dan semayang dia mesti, kalau imam mesti dia niat imam, kalau makmum mesti dia niat ikut imam. Kalau semayang masing-masing kita semayang bercerai, bercerai maknanya ada yang imam, ada yang tak niat ikut imam, memang tidak sah imam. Yang 40 orang ni mestinya mengikut imam. Kalau tanya tak sah imam ada. Tetapi orang yang masbuk, orang imam pun ada orang masbuk, maknanya orang yang main belakang. Dan dengan itu imam baca dia masuk rakaat yang kedua lah, baru dia main, dia masuk dalam saf. Itu nama orang masbuk. Tetapi orang masbuk apabila dapat dia rakaat yang kedua, maka harus dia berjalan pada membenarkan rakaat yang kedua. Apabila dapat dia rakaat yang kedua, maka harus dia bercerai pada membenarkan rakaat yang kedua. Kemudian daripada salam imam dia. Maknanya satu orang kalau dia nak main ni, dia main dapat imam 2 rakaat kedua. Rakaat kedua. Apabila 2 rakaat kedua dia dia takbir, dia niat semayang mengikut imam. Kalau sekiranya dia sempat rokok bersama dengan imam, maknanya dia dapat rakaat. Kemudian bila imam bagi salam, dia bagi untuk rakaat kedua. Seorang-seorang ya, ada Pak Imam. Kemudian tiba-tiba main seorang lagi. Dia duduk main, dia masuk rakaat kedua, main seorang lagi. Jadi orang belakang memang dia main-main, dia boleh main-main. Dia boleh takbir semayang jemaah mengikut imam. Dia pun boleh main, orang yang ketiga pun boleh main. Lepas pada ayat seorang ni tadi bagi salam, kemudian ayat ketiga ni pakai buat seorang-seorang lain main. Itu kalau kita berlaku masbuk dalam main-main, kalau dia dapat rokok bersama imam, artinya dia dapat satu rakaat dan dia seorang-seorang dia bagi untuk seorang lagi satu. Itu boleh berlaku dan semayang itu jemaah itu sah. Hanya bagi orang masbuk ya. Kemudian bersalam imam, dan jika dia dapat yang kedua maka wajib menang. Kalau dia takbir tu imam dah turun sujud, dia tak sempat nak rukuk bersama imam, artinya dia boleh turun ikut imam. Imam sujud, dia turun sujud. Tetapi bila imam bagi salam, dia sempurnakan semayang zuhur 4 rakaat. Ini orang masbuk. Kata kalau dia main-main, imam kita katakan imam berada baca surah akhir lah. Dia pun dia pun takbir. Dalam dia takbir itu imam rokok. Dia tak sempat nak rokok sama imam dah bangkit berrokok. Maknanya dia tak sempat rokok bersama imam. Dia tak sempat rokok bersama imam, artinya dia tak boleh dekat itu. Dia tak boleh dekat itu. Artinya bila dia tak boleh dekat itu, dia boleh ke imam. Bila imam sujud, dia sujud ke bawah. Tetapi selepas yang bagi salam, dia kena bangkit sempurnakan 4 rakaat semayang zuhur. Itu ini jika kalau dia dapat rokok sama imam, artinya dia dapat semayang. Kalau dia dapat rokok sama imam, maka dia
mungkin dia punya rakaat bersama dengan imam dikira daripada rukuk. Ya. Kalau kita main-main tu Allahu Akbar tu imam dah rukuk dah, kita turun rukuk. Kalau dapat rukuk bersama dengan imam, dapat rukuk dan tumaninah bersama dengan imam, maka kita dapat rakaat. Kan? Kalau dia berselisih, dia Allahu Akbar tu imam dah bangkit dah. Bangkit daripada rukuk. Kalau berselisih maknanya dia tak dapat rakaat. Dia Allahu Akbar tu imam bangkit, dia berrukuk. Artinya ayat mahbub tadi tak dapat rakaat. Apa yang perlu dibuat? Lepas daripada tu imam bagi salam, rakaat yang dia berselisih rukuk itu dia kena sempurnakan. Dia kena bangkit buat satu rakaat lagi. Ustaz, yang kadar tumaninah tu ada kadar dia tu. Kadar tumaninah sangat sekadar subhanallah. Mana dia rukuk sah. Tu mana nanti sejak tu okeylah. Kalau dia imam rukuk dia pun Allahu Akbar rukuk sah tu imam bangkit. Dia baru dah baca subhanallah sekali tu imam bangkit. Itu dah dapat dah. Dia dapat tumaninah. Ya, tumaninah masa tumaninah diam sekejap tu sekadar subhanallah. Kat tu kan. Kalau beri masa panjang tu artinya dia dapat tumaninah sama imam. Dia kira dapatlah kat tu. Walaupun dia tak sempat baca Fatihah. Kan? Tapi yang berselisih mesti tu imam elok kita elok tidak duduk tu imam bangkit. Dia baru duduk. Ini tak dapat kan? Dia kena tambah lagi satu kan? Itu dalam hal kita jadi jemaah yang masbuk, jemaah yang main kita yang terbelakang lah. Sama ada kita dapat jemaah, sama ada kita dapat rakaat semayang tu ataupun tidak, ditentukan pada masa kita boleh rukuk bersama dengan imam. Dan kita dapat rukuk bersama imam dan tumaninah lah. Bolehlah kan? Jadi semayang pun macam tu. Kan? Bila kita dapat rukuk, rakaat yang kedua bersama imam, maka mana tekan itu bolehlah. Dia boleh rakaat ya. Kemudian bila imam bagi salam, dia tambah lagi satu rakaat. Sempurnakan rakaat. Kalau tak boleh, mana dia kena semayang zuhur. Sempurnakan semayang zuhur. Dan syarat yang kelima, bahawa jangan ada jemaah itu terdahulu oleh jemaah yang lain atau disertakan itu dalam satu negeri itu. Maka jika kesukaran berhimpun pada satu masjid, maka harus berbilang-bilang jemaah itu atau dua atau tiga sekaligus hajat dua. Ini kita dalam satu tempat ada dua masjid. Ya, semua ada punya macam kita kira macam satu kampung ada dua masjid. Mungkin masjid dia jadi kampung tu dia jadi puak. Satu puak A ni satu masjid, puak B satu masjid. Dalam satu kampung. Kan? Jadi bila berlaku jadi macam tu, semayang dia kira sama dulu. Yang mana takbir dulu itu sah. Ayat nombor 2 ni, kalau dia takbir nombor 2 artinya dia semayang dia tidak sah. Kan? Kecuali mungkinlah kalau dalam satu kampung tu terlampau ramai, maka kita pihak penguasa ni dia bahagi kawasan kampung tu. Hang sebelah ni masjid ni. Hang sebelah ni masjid ni. Pasal kalau nak pakai satu masjid terlampau sesak, terlampau terlampau tersesat lah. Jadi bila pihak penguasa membahagikan kawasan tu, okeylah. Ya. Tapi kalau dalam satu kampung untuk kita kalau masing-masing ada satu masjid, dia ada puak ni ada satu masjid, maka jika jemaahnya yang mana takbir dulu, maka itulah dia sah. Jadi macam
dan yang disebut di sini, jangan ada jemaah terdahulu oleh jemaah yang lain. Kan, dan kalau dalam satu kawasan ada rumah dua masjid, jangan ada jemaah ini apa nama, ada masjid yang dahulu takbir. Kalau ada yang masjid dahulu takbir, artinya masjid itulah dirasah. Maka jika sekarang kalau payah menerima satu masjid, mana baru boleh berbilang-bilang jemaah. Jangan kita jemaah kalau kita terlampau sesak, terlampau ramai sangat pakai satu masjid. Jangan dah masa kata ni apa nak dia bagi dalam satu kawasan ni dia bagi 2 masjid, kan, ataupun dia bagi 3 masjid. Itu tak masalah apa lah kalau terlampau sesak. Dan syarat yang keenam, 2 khutbah sebelum jemaah. Dan 2 khutbah bermula rukun khutbah itu 5 perkara. Sebelum jemaah apa nama ni disyaratkan syarat sah jemaah kena baca khutbah. Dia bisa lepas sembahyang raya kita sembahyang raya khutbah dia lepas sembahyang. Tapi jemaah khutbah dia sebelum sembahyang. Kan, 2 khutbah bermula rukun khutbah itu 5. Jadi untuk khatib apa nama, tapi kita sekarang ni apa nama, jika untuk khatib itu imam. Kalau dulu ni dia tu imam dalam satu masjid, tu imam 2 orang, tu khatib 2 orang. Jadi 4 orang, tu khatib dia baca khutbahnya, tu imam jadi imam. Tapi sekarang ni dia pakai khatib dengan imam tu sama. Yang dia baca khutbah dia jadi imam. Jadi khatib dengan imam ni sekarang ni 2 orang je. Dia 2 orang. Sebab apa? Sebab dikembang di antara khatib dengan imam. Dia baca khutbah maka dia jadi imam. Ya? Jadi bila nak baca khutbah dia mesti ada rukun khutbah, ada 6 rukun. 5 perkara. Rukun khutbah ada 5 perkara, ada 5. Nombor 1, khatib dia kena mengucap alhamdulillah, itu rukun. Bang kita tengok khatib bila dia baca khutbah alhamdulillahirabbil alamin, itu yang pertama mesti ada alhamdulillah ataupun hamdanillah, pujian Allah. Itu rukun pertama. Kurang-kurang alhamdulillah. Dan rukun kedua mengucap selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu lepas pada kita puji Allah, alhamdulillah. Rukun yang kedua selawat ke atas Nabi. Kan? Biasanya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun yang kedua, selawat ke atas Nabi. Ini mesti kena ada. Sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga, rukun khutbah yang ketiga, wasiat, pesan. Wasiat ini wasiat dengan takwa. Ayuhan nas, ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu dia punya selawat. Ya ayuhan nas, ayuhal muslimun, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Itu rukun. Yang ketiga. Wasiatnya, wasiat itu ittaqullah. Dan memadai bahwasanya dengan kata-katanya dan boleh dalam wasiat ini dia boleh lain daripada ittaqullah, dia boleh sebut, dia boleh kata atiullah. Ayuhan nas, atiullah. Takwalah kamu ini, taatlah kamu kepada Allah. Itu pesan supaya para jemaah taat kepada Allah, para jemaah takwa kepada Allah. Atau dikatakan
katanya ittaqullah. Boleh gunakan perkataan ittaqullah. Kerana takut dari kamu akan Allah Ta'ala. Inilah apa nama mereka, khususnya bagi orang lelaki lah. Khususnya bagi orang lelaki, tiap-tiap minggu disumbat dalam telinga dia ittaqullah. Semoga tiap minggu bila sumbat dia ingatkan ittaqullah dalam telinga tu, dia masuk sampai ke hati. Sampai ke hati. Sebab apa? Sebab apa namanya, kita katakan itulah satu-satunya cara dan jalan untuk kita mencapai kejayaan. Orang Islam yang beriman kepada Allah SWT, dia mesti sampai kepada takwa untuk dia mendapat kejayaan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi sebab tiap-tiap minggu menjadi rukun, menjadi wajib untuk hati kena kata ittaqullah, kena sebut hati Allah, pesan. Pesan mana semua pendengarkan di telinga. Dia tanya sungai tu bertanya apa nama, tiap-tiap hari-hari dia akan iman tu dipesankan supaya masuk dia punya hati Allah, dan terkadang hati Allah itu masuk sampai ke dalam hati. Semoga hati itu juga takut kepada Allah dan hati itu juga taat kepada Allah. Dan kalau kita tengok dia punya apa nama tu, di antaranya orang alim zaman dulu ni, zaman para sahabat dan sebagainya, bila diminta untuk mereka memberi nasihat, dia mulakan dengan ittaqullah. Bagaimana dia punya apa nama tu, Harun Ar-Rasyid, salah seorang daripada khalifah mana apa nama tu Bani Umayyah. Dia rajin, selalu dia rajin pergi apa nama tu, pergi minta nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni mana orang yang dia alim lah. Dia nak mula nasihat dia ittaqullah. Ya amirul mukminin ittaqullah. Sampai kadang-kadang dia bagi nasihat, dia bagi nasihat tu apa akhir tak kira orang yang teriak. Dan dia ittaqullah sampai masuk ke dalam hati. Dengan nasihat, dengan apa takut kepada Allah ke mana, dengan apa mana menangis. Kata lagi sedang tentang apa yang khalifah, jabatan khalifah merupakan amanah yang sangat berat yang mesti tunaikan tunai hak dia kepada rakyatnya. Inilah mana apa nama kita pun, kalau apa nama ni dikatakan hati Allah masuk dalam hati itu, kita pun hidup kita ni merupakan amanah. Kalau dalam rumah tangga amanah, kalau dengan masyarakat kita amanah, dan tempat kerja kita apa semua amanah. Namun bila amanah pun merupakan sesuatu yang mesti kita tunaikan. Tak tunai amanah, mana khianat. Yang mana khianat. Khianat itu khianat kepada agama. Kalau mana bila satu amanah, mana hidup kita ni merupakan amanah. Hidup kita ni merupakan amanah. Amanah Allah bagi kepada kita ni kewajipan-kewajipan, amanah-amanah yang kita kena tunai dalam kemampuan kita boleh buat. Amanah yang dibebankan kepada kita ni adalah benar-benar yang mampu kita buat. Allah tak akan taklifkan, Allah tak akan beri kewajipan yang kita tak boleh buat. Sebab itu sebab Allah itu sifat dia maha kasih sayang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberi sesuatu kewajipan
yang hamba ini tak mampu nak buat. Itu kita katakan maha suci Allah daripada memberi suatu kewajipan yang hamba dia tak buat. Dia takkan bagi macam tu. Kewajipan amanah yang Allah bagi pada kita ni semua dalam perkara yang kita boleh buat, yang mampu kita buat. Jadi kalau kita tak buat, artinya mengkhianati Allah. Ya? Kalau kita amanah yang Allah amanahkan, amanah hidup kita ni, kalau kita amanah, maknanya tak tunai amanah, artinya khianat. Itu sebab itu dia sangat penting. Yang sangat penting mana takwa kepada Allah itu mana diperingat, dibawahi, dimasukkan dalam telinga, terus masuk hati. Yang mana kewajipan dia kepada Allah, amanah dia kepada Allah, amanah dia kepada manusia, kan, dilaksanakan dengan sempurna. Kan? Biasa kalau kita di kitabullah, ayuhan nas, ayuhal muslimun, kitabullah la'allakum tuflihun. Itu dia punya pengunjungnya. Wahai manusia, wahai jemaah, wahai ahli jemaah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan hidup dunia dan akhirat. Itu pesan dari teman. Kan? Kalau kita tengok benar ni berhubungan dengan pesan ni, pesan kitabullah ni sangat banyak dia punya dalam Quran disebut tentang orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jaminan untuk dia juga. Orang yang takwa kepada Allah, Allah bagi jaminan untuk dia menjadi orang yang sangat sekali, orang yang tidak mudah ditipu, orang yang tak tertipu. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia nampak jalan hidup dia itu cerah. Ya? Jalan hidup dia tahu beza. In tattaqullah, in tattaqul, kalau sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan. Yaj'al lakum furqana. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu takwa kepada Allah, Allah jadikan kamu ada perbezaan. Kita orang yang takwa kepada Allah ni orang yang seperti yang boleh beza yang mana buruk, yang mana baik. Dia boleh beza. Ya? Kalau tak sampai tingkat takwa, dia tak boleh beza lagi. Kadang-kadang dia terkenal. Ayam buruk, kadang-kadang dia agak baik. Ya? Tapi kalau dia sampai tingkat takwa kepada Allah, maka dia jelas. Lorongnya itu, jalan itu, ini jalan baik, ini jalan tak baik. Ya? Sebab jalan baik ni, jalan yang tidak baik, jalan jahat tu, jalan itu setan rupanya. Dan setan kerja memperelokkan. Ya? Jalan setan ni, dia kerja dia jalan-jalan buruk, jalan-jalan tak elok, jalan-jalan maksiat ni, dia kerja dia menghambat peluang dari supaya manusia ni jalan bawah ini peluang dari indah. Ya? Tapi sebenarnya jalan itu jalan buruk. Ya? Jalan kebaikan ini penuh dengan duri. Ya? Tengok baik. Penuh dengan duri. Belah kebaikan ini. Cabarannya, dia punya halangan dia banyak. Jadi orang yang takwa ni dia berbeza, dia boleh dapat tahu. Allah bagi, Allah buka bagi dia. Perlu sangat. Perlu sangat usaha kita dan pribadi sampai ke tingkat takwa kepada Allah. Okey, itu tiga pesan takwa kepada Allah. Iaitu rukun daripada kedua khutbah itu. Rukun dua khutbah. Jadi mana khutbah yang pertama mesti ada tiga ni. Ya? Alhamdulillah. Selawat kata Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
tak lagi habis hukum habis daripada khutbah pertama. Itu hati nanti dia selawat. Habis dia selawat, bangkit untuk khutbah yang kedua. Pun hak tiga ni mesti kena gadap. Yang tiga rukun ni mesti kena gadap. Itu yang maknanya yang tiga-tiga ni dia mesti ada dalam dua-dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian terus dan keempat, rukun keempat, baca ayat daripada Quran, iaitu rukun salah satu daripada dua khutbah. Dalam dua khutbah ni tadi mesti ada ayat Quran, baca ayat Quran. Sebagai kita sebagai bukti, sebagai dalil, kena bawa ayat Quran. Dalam mana-mana khutbah, dalam mana-mana satu di antara dua khutbah tadi, sama ada khutbah pertama atau khutbah kedua, mesti ada ayat Quran. Ya, itu dia punya rukun yang keempat. Kemudian, tetapi sunat pada akhir, sunat baca khutbah itu pada akhir khutbah yang pertama. Akhir khutbah pertama itu disunatkan baca ayat Quran. Tapi tak semestinya, ya, tak semestinya pada khutbah pertama. Boleh baca pada khutbah kedua ayat Quran. Cuma disunatkan pada khutbah pertama. Dan kelima, rukun kelima, membaca doa bagi mukmin dan mukminat, iaitu khutbah kedua, dan memadahi dan memadalah dikatanya rahimakumullah. Tapi bila sampai baca Quran sampai kan habis, dan khutbah yang kedua, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ampunlah Allah mukmin laki-laki dan perempuan. Dikatakan apa muslimin laki-laki dan perempuan. Itu makna doa yang mesti dibaca dalam khutbah Jumaat. Doa pada akhir kan. Kan? Doa itu pada khutbah kedua. Itu dia lima rukun. Yang tiga rukun itu mesti ada dalam dua khutbah. Yang dua lagi rukun ayat Quran dan doa. Ayat Quran itu mana-mana salah satu daripada dua khutbah itu, dan ayat Quran itu biasanya dibaca pada akhir khutbah kedua. Jadi itu dia punya rukun khutbah. Dan bermula syarat dua khutbah. Dia ada syarat lagi pada dua khutbah dalam khutbah yang akan datang. Dan pada dua lepas pada dua lepas ada imam kita, ada kita katakan ada tentang makruh sembahyang. Yang pertama kita katakan makruh ni benda yang tak elok, benda yang tak bagus, tak patut juga, benda yang Allah tak suka. Itu makruh walaupun sah sembahyang, tapi benda tak elok, benda yang Allah tak suka. Kalau dalam sembahyang, makruh dia, kalau kita katakan mata dia itu tengok mata, mata dia tengok mata, tengok atas, tengok bawah, pusing kiri kanan, memusing, tak pusing kepala tak faham. Pusing kepala tengok kanan, pusing kepala tengok kiri. Itu makruh. Jangan sampai terpusing dada. Ini terpusing dada batal. Kalau kita orang orang sakit, dia sakit tengok ni. Kalau kita nak bagi salam tu, nak pusing dulu dia sakit. Dia pusing sekarang ada badannya. Assalamualaikum. Dan dah pusing ni sakit kan? Assalamualaikum. Pusing dada maknanya batal sembahyang. Ataupun kadang-kadang kita dia pun orang yang sakit ataupun
lambat nak naik daripada mulut nak naik ke atas nak naik jari-jari ni, kadang-kadang tungkat tangan dulu. Kan? Kalau dia tungkat tu kena pastikan tungkat jari betul. Kalau tungkat tadi dia pusing, betul baru nak naik. Dada ni juga pusing. Kan? Kepala tak apa. Kan? Dada jangan bagi, dada jangan pusing. Jadi bila pusing kiri kanan, kepala pusing kiri kanan pada manusia itu sudah makhluk. Tapi kalau dia pusing ke dada, batal sembahyang. Kan? Di antara makhluk sembahyang lagi, maknanya kita katakan bila hidangan ni hidang dulu dan dia pun lagi nak makan. Bila dihidang makanan dihidang dia pun lagi nak makan, tapi gagap nak sembahyang dia makhluk. Dia kena makan dulu dan memang Nabi pun kata begitu. Bila hidangan dia mereka sembahyang dan hidangan itu hidang, makanlah dulu. Tapi jangan makan tu duduk sampai kena lupa hidangan tu. Ya sedap kan. Rasa tu nak orang supaya teringin tu tak ada. Supaya teringin tu tapi kalau kita tak makan tu sembahyang tu berteringat. Berteringat makan. Ya, jadi bila dia makan, bila dia rasa dah tu habislah dia punya rasa tu, dia boleh fokus, dalam sembahyangnya. Jadi bila sembahyang dalam keadaan lapar, dalam keadaan lapar ataupun sembahyang dalam keadaan dia teringin nak makan, sedangkan hidangan itu makan, hidangan itu terhidang, maka hukumnya makruh. Ya, kemudian sembahyang dalam keadaan menahan daripada kencing, menahan daripada buang yang besar. Dua sembahyang tu bertahan kencing, tahan buang yang besar ni, itu makruh. Ya, kalau boleh selesaikan dulu. Kan? Itu pun tengoklah kalau kita katakan kalau waktu sudah, kalau kita katakan kalau kita buang yang besar tu menyebabkan waktu habis, waktu selesai apa masa tu kena agaklah kena main juga, tahan dulu. Tapi kalau kita waktu masih luas, maka seloknya dia kena selesaikan Allah hajat dia dulu, selesaikan benda dulu baru dia main. Itu yang paling sempurna. Kalau dia tahan mana makhluk. Ya, itu di antara benda-benda makruh yang sangat tak elok dilakukan pada waktu kita sembahyang. Jadi kalau kita bila kita sembahyang, mata kita itu hanya dilihat pada tempat sujud saja. Ya, sebab itu saya punya sikit. Kadang-kadang kita pun sejadah ni pun kerana juga. Ya, sejadah itu sejadah ada lorek, ada gambar itu. Kita ada tengok sejadah tu dekat tanah banjir ni, kalau putih, kalau hijau ni orang tak lepas lah. Dia macam kalau sejadah tu lah. Ya, sebab tu kalau kita kata macam orang tua dulu dia semua yang pakai tikar kuang. Tikar kuang tu tak ada apa. Ya, sebab tu setengah orang yang nak selesaikan benda ni. Sejadah pada tu ada yang sejadah dia di belakang. Dekat ni belah depan tu dia tak mahu belah depan. Kali belakang tu mana belakang tu kosong, tak ada apa. Setengahnya dia latih kain putih. Bila dia tengok tu tengok kain putih, tak ada apa. Macam terang lah. Dia tak baca, dia tak tafsir lah dia punya masjid dia yang sejadah tu, dia tak tafsir dia punya kalah dia yang mandi sejadah tu, tak ada lah. Dia mampu. Kan? Jadi kita katakan makruh sembahyang ni kalau kita katakan mata dia pusing ke kanan, kemudian kalau kita kata dia pejam mata, mungkin kalau kita kata bila dia nak buka mata tu dia tengok sejadah dan sebagainya yang ada kalah sebagainya, dia pejam. Kan? Dia pejam. Jadi kalau dia pejam boleh kosong, itu tak apa. Tapi kalau dia buka mata maknanya dia boleh kosong,
buka mata pun dia boleh basah, maka dia pejam itu hukum dia makruh. Itu benda-benda yang benda-benda yang makruh dalam semayang. Walaupun dia tak pakai semayang, ya, tapi mana benda-benda yang kita sebut cara cara yang benda yang tak elok, yang Allah benci, kan? Yang Allah benci maknanya makruh, yang tak elok lagi, yang pernah ditinggalkan. Saya itulah yang dalam bagian dalam. Saya pernah dengar tahu lah betul. Kalau imam jadi imam, tengok Quran makruh. Apa? Pada yang imam dia tengok Quran apa? Dia sudah baca dari Quran. Coba mantau tengok. Dengan mata Quran. Kalau tunggu mata itu mana dia tengok dia imam tengok Quran, tunggu mata dia di Quran, kemudian di samping itu bila dia baca Quran itu mana mungkin kita dia memahami Al-Quran itu mana tumpuan mata dia dengan hati mana tumpu pada mana Quran tu. Tak apa? Ustaz tu kalau kita dari tempat wang, saya duduk tempat wang ni, kawasan wang lah, orang Islam tak ramai, tak sampai 40 orang. Lepas tu orang situ dia pegang pada mazhab lain yang kata tak perlu 40 orang untuk sembahyang Jumaat. Adakah kita kena buat penerok ataupun kita kena ikut juga buat Jumaat? Itu kita boleh. Dan kalau kita boleh, kalau kita memang tak cukup 40 orang, kalau nak cukup 40 orang, bila tak boleh buat Jumaat. Dan memang kita dulu itu, maka kita boleh taklid, boleh kita ikutlah. Boleh kita ikut pada mazhab imam yang kata tak sampai 40 orang boleh, kita boleh ikutlah. Untuk kita nak buat Jumaat juga, maka kita boleh ikut dia punya pendapat Imam Hanafi lah. Imam Hanafi dia dia bilangan 40, dia tak kira salah bilangan 40. Kita boleh ikut lah. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna